بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera. Sebelum kita meneruskan kisah ini, sokong channel ini dengan menekan butang subscribers agar mendapat sebarang pemberitahuan dari channel ini untuk sebarang video terbaru kami. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam membongkar kisah sejarah. Jawa ialah istilah Melayu bagi Jawa. Peristiwa yang berkaitan dalam tarsila berkaitan dengan pemberian 2 ekor gajah yang dihantar oleh Raja Jawa kepada Raja Sulu adalah menarik kerana ia menerangkan kewujudan di jolo gajah-gajah yang ditemui di sana semasa pencerobohan Sepanyol yang terdahulu. Ia seterusnya menunjukkan bahawa Raja Baginda bukanlah seorang ketua yang tidak penting dan bahawa Baginda sentiasa berkomunikasi dengan raja-raja di barat Malaysia. Gajah yang diterima oleh Baginda dilepaskan, menurut cerita, dan mereka tinggal dan membiak di Gunung Tumang Tangis. Pada lereng gunung ini terdapat sebuah tempat yang masih disebut Lubluban Gajah, yang berarti tempat tinggal atau tempat berbaring gajah. Orang ramai menceritakan beberapa kisah yang menyebut tentang gajah. Salah satunya mengisytiharkan bahawa ketua yang membunuh gajah liar terakhir telah diberikan anak perempuan sultan untuk berkahwin kerana mengagumi kekuatan dan keberaniannya. Penubuhan Masjid Islam di Sulu dan pemerintahan Abu Bakar 1450 hingga 1480. Keringkaskan tanpa pengecualian merupakan ciri yang ketara bagi semua tulisan Moro. Surat-surat mereka tidak seperti orang Melayu dan Arab, ringkas dan tidak mempunyai pujian atau perincian. Amat sukar untuk memilih perkataan atau frase yang berlebihan daripada teks tarsila Sulu. Malah, naratif peristiwa di seluruh naskah itu sangat terhad sehingga dikurangkan kepada sinopsis tajuk berita semata-mata. Ia memberikan pandangan yang sangat malap tentang subjek umum dan meninggalkan banyak perkara yang diingini. Oleh itu, keseluruhan persoalan untuk menegakkan Islam di Sulu dan mengatur kesultanannya diketepikan dalam satu perenggan pendek yang menyenaraikan fakta-fakta berikut secara ringkas bahawa Syed Abu Bakar datang ke Buansa dari Palembang melalui Brunei, bahawa Baginda tinggal bersama Raja Baginda dan mengajar serta mendirikan agama baru bagi Sulu, bahawa dia sangat dihormati oleh rakyat dan bahawa dia berkahwin dengan Paramisuli, anak perempuan Baginda, dan menjadi sultan. Tradisi negara, walaupun ringkasnya, menambah beberapa lagi maklumat tetapi kurang dipercayai. Ia adalah kepercayaan umum bahawa Abu Bakar dilahirkan di Mekah dan dia tinggal beberapa lama di Johor atau Melaka. Yang lain menyatakan bahawa bapanya, Zainul Abidin, berasal dari Mekah dan Abu Bakar dilahirkan daripada puteri Sultan Johor di Melaka. Dia datang ke Pangutaran dahulu, bersambung naratif, kemudian ke Zamboanga dan Basilan. Adik lelakinya yang telah menemaninya terus ke timur ke Mindanao, sementara dia tinggal di Basilan untuk seketika. Setelah mendengar tentang Abu Bakar, penduduk Sulu menghantar orang kaya Sul ke Basilan untuk menjemputnya ke Buansa untuk memerintah mereka. Pelawaan ini diterima dan Abu Bakar telah ditabalkan sebagai Sultan ke atas Sulu sejurus selepas ketibaan Baginda di sana. Dari catatan sejarah Melaka, kita mengetahui bahawa Abu Bakar adalah seorang yang terkenal dalam bidang undang-undang dan agama dan bahawa misinya ke Malaysia didorong oleh kegairahan untuk penyebaran doktrin Abu Ishaq yang terkandung dalam sebuah buku bertajuk Darul Mazlum atau Rumah Orang Tertindas atau Jahiliah. Selepas menyebarkan doktrin-doktrin ini di Melaka dengan jayanya, dia jelas pergi ke timur, singgah di Palembang dan Brunei dan sampai ke Sulu kira-kira 1450. Keramahan yang diterimanya di Buansa menunjukkan kejayaan dalam misinya ke tahap yang membolehkan dia kemudiannya berkahwin.
Puteri Paramisuli Puteri Raja Baginda. Dia mendirikan masjid di sana dan mengajar agama dan undang-undang. Dan rakyat dan ketua-ketua sebenarnya meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dahulu dan mengamalkan agama baru dan mematuhi perintah-perintahnya. Proses reformasi dan penukaran ini tidak syak lagi lambat dan beransur-ansur, tetapi ia adalah nyata dan pasti. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Abu Bakar mempunyai sebarang angkatan tentera yang mana dia boleh memegang kuasa dan memerintah tentera selepas kematian baginda, tetapi sangat boleh dipercayai bahawa Raja Baginda tanpa waris lelaki melantik Abu Bakar, menantu lelakinya dan ketua hakim dan imam sebagai pewarisnya dan mewakilkan kepadanya semua kuasa yang dilakukannya ke atas Buansa dan Pulau Sulu. Ini nampaknya dipersetujui oleh ketua-ketua pribumi yang menerima Abu Bakar sebagai tuan duniawi mereka serta guru rohani mereka. Mengaku keturunan Muhammad, dia memegang kuasa sebagai alifah dan melayakkan dirinya sebagai sultan. Sulus sebagai peraturan merujuknya sebagai As-Sultan Ash-Sharif Al-Hashimi, bermaksud Sultan, Hashim Sharif atau bangsawan. Perkataan Muhammad dan Abu Bakar secara amnya ditinggalkan apabila dia disebut dalam solat atau dalam khutbah biasa. Setelah menubuhkan masjid, matlamat seterusnya selepas menaiki takhta di Sulu ialah penyusunan semula politik dan kerajaan ini. Dia berjanji untuk merangka prinsip yang sama seperti prinsip Kesultanan Arab, memberikan dirinya semua kuasa dan hak prerogatif seorang alifah. Dalam melaksanakan tuntutan kedaulatan mutlak seperti itu, Abu Bakar mengisytiharkan kepada rakyat dan ketua tempatan mereka bahawa balu, anak yatim dan tanah adalah haknya. Ini rakyat teragak-agak untuk tunduk kepadanya, dan satu lagi langkah telah diterima pakai yang mendamaikan kepentingan semua pihak. Mereka bersetuju bahawa semua pantai pulau dan semua wilayah di mana gong atau gendang diraja boleh didengari harus menjadi harta peribadi sultan, dan bahawa seluruh pulau itu harus dibahagikan kepada ketua bawahan dan rakyat mereka. Pulau itu dengan sewajarnya dibahagikan kepada 5 daerah pentadbiran, di mana setiap satu panglima menjalankan kuasa tertakluk kepada pengawasan dan kuasa atasan sultan. Daerah-daerah ini sekali lagi dibahagikan kepada bahagian yang lebih kecil, yang ditadbir oleh pegawai bawahan atau ketua yang dipanggil Maharaja, orang kaya, laksamana, paroka, dan lain-lain. Daerah-daerah dipanggil Parang, Pansol, Lati, Giktong, dan Luok. Sempadan yang nampaknya perlu pada masa itu untuk ditakrifkan, ditandai dengan pokok-pokok besar, tidak ada yang hidup pada masa ini. Maka sebatang pokok sangai memisahkan Parang dari Pansol. Lokasi pokok ini adalah di satu titik berhampiran Bud Agat dan Sungai Agahon yang mengalir turun dari Tumang Tangis ke arah Maimbong. Sebatang pokok Baunu memisahkan Pansol dengan Lati. Pokok ini terletak di sebuah tempat bernama Indung, perantaraan antara Asturias dan kota berdinding Jolo. Sebatang pokok Mampalam bernama Tarak memisahkan Lati dengan Luok. Ia berada di sekitar penempatan Su. Pelbagai pokok durian bernama Siggal-Saggal membentuk sempadan Lati dan Giktong. Mengikut penggunaan kemudian, daerah-daerah ini ditakrifkan seperti berikut. Parang ialah daerah barat yang terletak di sebelah barat garisan yang melalui satu titik timur puncak Tumang Tangis dan satu titik di pantai selatan 3 Batu Barat Maimbong. Garisan yang melalui Gunung Pula dan satu titik di sebelah timur sedikit Maimbong menandakan sempadan antara Pansol di sebelah barat dan Lati dan Giktong di sebelah timur. DAS biasanya dianggap sebagai garis pemisah antara Lati dan Giktong. Garis yang menghubungkan Su di utara dan Lubuk di selatan memisahkan Lati dan Giktong dari Luok. Daerah ke-6 baru-baru ini telah diukir dan dipanggil Tandu, membentuk bahagian paling timur pulau itu.
Garisan yang menghubungkan suku Ban di selatan dan Limawe di utara, membahagikan Tandu dan Luo. Kerajaan yang dianjurkan itu dijalankan mengikut adat resam dan undang-undang tempatan, yang diubah suai sehingga tidak menjijikkan dan bertentangan dengan undang-undang Muhammad dan ajaran Al-Quran. Untuk mengekalkan konsistensi ini, satu kod undang-undang telah dibuat dan diisytiharkan oleh Abu Bakar. Setelah ditubuhkan, menjadi panduan semua pegawai bawahan negeri, yang sebagai peraturan, memerhatikannya dan melaksanakan arahannya. Garis-garis umum di mana Abu Bakar menjalankan pemerintahannya nampaknya telah diikuti dengan sangat dekat oleh semua penggantinya. Lelaki yang mencabar dan agresif seperti dia tidak mungkin berhenti di dalam batas pulau itu. Dalam semua kebarangkalian dia menolak keluar ke pelbagai arah, tetapi setakat ini tidak ada rekod yang dijumpai yang memberikan sebarang keterangan tentang penaklukan yang dibuatnya atau head empire-nya. Abu Bakar tinggal 30 tahun di Sulu dan wafat kira-kira 1480